Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi zidna ilma amma ba'. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum al-ikhwati fillah la'allakum fi khairin wa afiyatin wa salamah. Ana akhukum fillah Muhammad Asri bin Ishaq. InsyaAllah sa'udarrisukum al-lughatul arabiyyah. Saya Muhammad Asri bin Ishaq. InsyaAllah pada hari ini kita akan mulakan kelas pertama kita berkaitan dengan bahasa Arab. Dan insyaAllah pada hari ini kita akan mulakan sebelum kita pergi kepada kitab kita, buku kita yang telah pun diberikan kepada tuan-tuan dan puan-puan dalam grup. Pada hari ini insya-Allah kita akan mulakan dengan sedikit perbualan asas dalam bahasa Arab untuk memperkenalkan diri. Jadi pertama dan selama-lamanya, marilah kita sama-sama memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana dengan limpah kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala, pada hari ini dapat kita sama-sama berkumpul di atas talian untuk kita saling berkongsi ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini akan dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai satu amal soleh. Mudah-mudahan dengan amal soleh ini Allah Subhanahu Wa Taala akan memandang kita dengan pandangan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan dengan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala kita akan dimasukkan oleh Allah ke dalam syurganya. Jadi insya-Allah buat pertama, maksudnya bahagian yang pertama ini kita akan belajar ataupun kita akan mengetahui bagaimana untuk kita memperkenalkan diri dalam bahasa Arab. Okey, jadi saya ambil satu contoh dekat sini. Yang ni adalah untuk perbualan di antara dua orang perempuan. Tetapi nanti saya akan tukar perbualan ini kepada lelaki pula. Jadi yang ni yang pertama ni untuk perempuan lah, kalau dua orang perempuan. Yang pertama tu Khawlah, yang kedua Khadijah. Okey, kali pertama kalau kita berjumpa dengan orang sebagai seorang Muslim, maka kita boleh mengucapkan salam lah, Assalamualaikum. Maka akan dijawab dengan Waalaikumsalam. Kemudian Khawlah boleh memperkenalkan diri dengan menyebut ismi Khawlah, iaitu nama saya Khawlah. Macam saya tadi saya sebut Ana Asri ataupun ismi Asri. Jadi nama saya Asri. Kalau Naimah, ismi Naimah. Kemudian kalau kita nak bertanya kepada orang tentang siapa nama dia, maka kita boleh bertanya dengan Masmuki bagi perempuan. Masmuki. Kalau lelaki, Masmuka, ataupun kalau secara umum macam kita tak nak sebut, maksudnya biasanya Arab dia akan berhentikan pada hujungnya. Maka kita akan sebut Masmuk. Masmuk, kalau dia bercakap dengan seorang lelaki, maka dia maksudnya Masmuka. Tapi kalau dia bercakap dengan seorang perempuan, Masmuki. Tapi dia boleh je nak berhentikan tanpa menyebut ki ataupun ka tu dengan Masmuka. Masmuk. Maksudnya orang akan tahu siapa nama. Okey, jadi boleh dijawab dengan kita nak cakap bila ditanya, Khawlah bertanya, dia kata dia perkenalkan diri dia, ismi Khawlah, Masmuk. Kemudian dia bertanya kepada orang yang kedua tu, siapa nama awak? Maka dijawab, Khadijah jawab, ismi Khadijah. Nama saya Khadijah. Contohnya, kalau saya pertama kali bertemu dengan Prof Nordin, maka saya akan perkenalkan diri, ismi Asri, Masmuk. Maka Prof Nordin dia akan memperkenalkan diri dia, ismi Nordin ataupun ismi Nur. Okey. Boleh?
Jadi kemudian baru dia akan bertanya, kaifa haluki? Kaifa haluki ni untuk bertanya pada seorang perempuan. Ki ni kata ganti nama bagi seorang perempuan, tapi kalau dia bertanya pada seorang lelaki, maka dia akan menggunakan kaifa haluka. Ataupun boleh kita nyatakan kaifa haluk. Kaifa haluk, kalau bercakap dengan perempuan, dia akan fahamlah bahawa yang luk berhenti itu maksud dia pada ki. Kalau lelaki, haluka. Jadi kali pertama kalau kita dalam pembelajaran ni, maka sebaiknya kita membunyikan pada akhir perkataan tersebut. Contohnya, Khawlah bila dia nak bertanya khabar kepada Khadijah, maka dia akan tanya kaifa haluki. Maka Khadijah dia akan jawab, boleh sama ada dia mulakan dengan memuji Allah, alhamdulillah bi khairin, ataupun dia boleh jawab bi khairin walhamdulillah. Kemudian dia akan tanya pula kepada Khawlah, wa kaifa haluki anti? Bagaimana pula keadaan kamu? Maksudnya dia tanya anti ni, maksudnya anti ni kata nama kepada awak perempuan. Kalau kata nama kepada awak lelaki, maka kaifa haluka anta? Kalau contohnya kalau saya bercakap dengan Prof Nordin, maka saya akan cakap kaifa haluka anta? Maka Prof Nordin dia akan jawab bi khairin walhamdulillah. Kalau macam ni maksudnya dia akan jawab oleh Khawlah dengan bi khairin walhamdulillah. Jadi untuk sesi yang pertama ini saya akan berbual dengan Prof Nordin. Maka berdasarkan pada ayat ini, jadi Prof Nordin boleh jawablah berdasarkan ini, dan kita akan cuba untuk 2-3 orang, kemudian baru kita akan berpindah kepada berdasarkan pembelajaran kita berdasarkan kitab. Boleh? Jadi Prof Nordin boleh untuk kita cuba perbualan yang pertama ni? Boleh insya-Allah. Prof Nordin yang pertama, saya yang kedua. Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ismi Nurdin, ma ismuka? Dia dekat sini kalau dalam bahasa Arab dia tak sebut ma ismuka, dia sebut masmuka. Masmuk maksudnya alif tu dia dah tak, dia sebab tu kalau kita tengok pada ejaan ni dia tak ada mais, tak ada baris bawah kan, dia terus masmuk. Sebab dia dah dia tak akan sebut ma ismuka, dia akan sebut masmuk. Sebab tu dekat sini dia tak ada alif tu, dia tak letakkan baris bawah. Jadi dia akan terus sambunglah. Ismi Nurdin masmuk. Maksudnya itu yang fasahahnya lah. Kalau ma ismuka tu maksudnya kita berti ma ismuka kan. Jadi kalau kataan yang sebenarnya maksudnya alif tu dihazafkan, maka dia akan terus jadi masmuk. Boleh sekali lagi Prof Nurdin? Okey. Ismi Nurdin, masmuka? Ismi Asri. Kaifa haluka? Bi khairin alhamdulillah. Wa kaifa haluka anta? Bi khair walhamdulillah. Okey. Nampak tak? Ini perbualan yang utamalah. Biasanya kalau tuan-tuan dan puan-puan pergi ke datang ke mana-mana negara Arab, contohnya datang melaksanakan ibadah umrah, maksudnya ini asas kepada yang utamalah. Nanti pada pembelajaran yang berikutnya kita akan berikan maksudnya perkataan-perkataan yang lain, tetapi untuk perkenalan diri yang asas, maka pada hari ini saya minta kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk selepas ni nanti kita akan kongsikan dalam grup, kalau boleh kita cuba praktikkan yang ni dulu. Maksudnya kita perkenalkan diri, tanya khabar. Boleh? Boleh saya cuba dengan seorang pelajar perempuan yang saya nampak dekat sini ada Amy Adam, Naimah. Ada tak siapa-siapa yang bersedia? Ada yang volunteer untuk kita cuba maksudnya praktikkan yang ni untuk. Assalamualaikum Ustaz. Saya boleh Ustaz? Waalaikumsalam warahmatullahi. Ahlan wa sahlan. Ya, saya boleh Ustaz. Okey. Puan perkenalkan diri. Siapa ya saya nak panggil? Puan apa? Puan Rozimah. Puan Rozimah, ya saya. Puan ambil yang pertama, saya yang kedua. Boleh?
Boleh Ustaz. Okey. Falyatafaddal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ismi Rozimah. Ma asmuka? Masmuka. Masmuka. Okey, sekali lagi boleh? Okey. Boleh. Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ismi Rozimah. Masmuka? Ismi Muhammad. Kaifa haluki? Kaifa haluka? Sebab saya seorang lelaki. Saya Rozimah kan? Ya, tapi puan tanya kepada saya. Bila puan tanya kepada saya, maka puan kena gunakan kaifa haluka. Tapi kalau puan bertanya kepada seorang perempuan, maka puan kena guna kaifa haluki. Oh, kalau Ustaz tanya saya tu kaifa haluki ya. Kalau saya tanya Ustaz, saya tanya puan, saya akan gunakan kaifa haluki. Tapi sekarang puan yang bertanya kepada saya. Okey. Kaifa haluki. Bi khairin alhamdulillah. Wa kaifa haluki anti? Khairin walhamdulillah. Okey. Mubarak. Mubarak ni tahniah lah. Masya Allah, tabarakallah. Jadi mungkin boleh seorang Puan Rozimah nanti, saya minta seorang lagi volunteer perempuan boleh untuk berbual dengan Puan Rozimah. Ada tak seorang? Boleh, saya boleh. Okey. Siapa nama? Boleh Ustaz. InsyaAllah Ustaz. Siapa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa ni yang akan dengan Puan Rozimah ni? Tadi masih tadi saya nak cakap tapi macam dengar suara orang lain nak volunteer juga. Jadi saya lepaskan tadi. Okey, Liana boleh? Okay. Boleh. Liana saya dengan cuba. Puan Rozimah. Liana yang pertama, Puan Rozimah yang kedua. Okey. Liana mula dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ismi Liana, Mas Muki. Ismi Rozimah. Kaifa haluki? Bi khairin walhamdulillah. Wa kaifa haluka anti? Puan, sebab Puan bercakap dengan perempuan, maka Puan kena guna kaifa haluki. Betul lah. Tadi Puan tanya. Oh ya ke? Bi khairin walhamdulillah. Wa kaifa haluki anti? Bi khair walhamdulillah. Okey. Boleh tukar pula Puan Rozimah yang pertama, Liana yang kedua. Boleh. Boleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ismi Khawlah. Ma ismu? Ismi Rozimah. Sorry. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ismi Rozimah. Mas Muki. Ismi Liana. Kaifa haluki? Bi khair walhamdulillah. Wa kaifa haluki anti? Bi khair walhamdulillah. Alhamdulillah, mubarak alaikuma. Tahniah kepada keduanya. Terima kasih atas kesudian untuk bersama. Ada lagi ke volunteer? InsyaAllah Ustaz, saya cuba. Ya, siapa? Saya cuba, saya Julie. Okey, ada seorang lagi yang nak? Okey, Puan Julie. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ya Puan, Puan Nurbiah? Ya, saya. Okey, Puan Nurbiah nombor 1, Puan Julie nombor 2. Okey, boleh mulakan? InsyaAllah Ustaz. InsyaAllah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ismi Nurbiah. Mas Muki. Ismi Julie. Kaifa haluki? Bikhair walhamdulillah. Wa kaifa haluki anti? Bi khair walhamdulillah. Ahsantum. Okey, boleh tukar pula Puan Julie nombor 1, Puan Nurbiah nombor 2. Bi khair bil khair. Okey, mulakan. Assalamualaikum. Ingat bil khair. Waalaikumsalam. Oh, this one ingat bil khair. Ismi Julie. Ni bi. Muki. Ismi Nurbiah. Bi. Bi khair bukan bil. Kaifa haluki? Bi khair walhamdulillah. Wa kaifa haluki anti? Bi khairin walhamdulillah. Alhamdulillah, mubarak alaikum, jazakumullah khair. Terima kasih atas
kesudian kedua-duanya untuk cuba. Ada tak lagi kalau ada yang lelaki pula? Ada lelaki yang nak cuba? Ya, saya. Siapa? Okey, Ahsan tak? Mas Muka? Ismi Idris. Ahsan, Idris. Aywa. Ada tak siapa-siapa nak bersama dengan Idris? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mas Muka? Ismi Hasif. Ahsan tak, Hasif. Okey, al-an Hasif ma Idris Hasif dan Idris. Hasif al-awwal wasani Idris. Okey, Hasif yang nombor 1, Idris nombor 2. Okey, boleh mulakan? Boleh. Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ismi Hasif. Ma ismuka? Ismi Idris. Kaifa haluka? Bikhair walhamdulillah. Wa kaifa haluka anta? Ahsan. Bikhair walhamdulillah. Ahsan. Ahsan tu mah. Okey, tukar pula. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ismi Idris. Ma ismuka? Ismi Hasif. Kaifa haluka? Bikhair walhamdulillah. Wa kaifa haluka anta? Bikhair walhamdulillah. Ahsan tu mah. Jazakumullah khair. Jadi saya rasa jelas untuk perkenalan yang pertama ini, maksudnya kita belajar bagaimana kita nak memperkenalkan diri. Maksudnya kita nak terangkan siapa nama kita guna kalimah ismi. Ismi Idris, Ismi Hasif, Ismi Juli, Ismi Liana. Kemudian bila kita nak bertanya kepada orang, kita boleh tanya Mas Muka. Kalau lelaki, Mas Muki bagi perempuan. Kemudian jawab. Kemudian kalau kita nak tanya pada kali pertama, nak tanya apa khabar, maka kita boleh tanya Kaifa haluk. Kaifa haluki bagi perempuan, Kaifa haluka bagi lelaki. Boleh dijawab dengan bi khairin alhamdulillah ataupun ana bi khairin alhamdulillah, maka kedua-duanya boleh. Jadi alhamdulillah untuk perbualan yang pertama ini saya rasa mudah. Mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan boleh hafal dan insya-Allah selepas ini setiap kali permulaan kelas kita akan mula berbual dengan tuan-tuan dan puan-puan pada perkara-perkara yang ringkas ini. Jadi insya-Allah kita akan pergi kepada buku ataupun kitab berkaitan dengan pembelajaran kita yang pertama pada malam ini. Ini adalah kitab rujukan kita, iaitu Durus Al-Lughatul Arabiyyah li ghairi natiqina biha. Iaitu pembelajaran bahasa Arab untuk orang-orang yang bukan Arab. Li ghairi natiqini, natiqin ni percakapan, bukan maksudnya untuk orang yang bukan orang Arab lah, macam kita ni. Jadi ini adalah asas yang telah pun dikarang oleh Syekh Dr. V. Abdul Rahim. Mudah-mudahan Allah memberkati kehidupan beliau. Mudah-mudahan Allah menjadikan buku yang dia buat ini sebagai satu amal soleh untuk bekalan akhirat beliau. Okey, jadi pembelajaran pertama kita, okey, ad-darsul awwalu. Boleh ikut tak sama-sama? Ad-darsu al-awwalu. Ad-darsul al-awwalu. Ad-darsul awwalu. Ad-darsul al-awwalu. Kalau kita berhenti ad-darsu, maka kita kena sebut ad-darsu al-awwalu. Tapi kalau kita sambung, maka kita akan sebut ad-darsul awwal. Ad-darsul awwal. Ad-darsul awal. Okey, sekali lagi. Ad-darsul awwal. Ad-darsul awwal. Ahsantum. Ad-darsul awwal. Ad-darsul awwal. Okey. Untuk ad-darsul awal ni maksudnya bab yang pertama ataupun pembelajaran yang pertama ini kita nak kenal tentang perkataan haza. Okey, nampak tak ada tulis haza? Masing-masing boleh sebut haza. Haza. Sekali lagi haza. Hadha. Haza.
Hadza. Idris boleh sebut Idris. Haza. Hadza. Ahsan. Puan Julie boleh sebut Haza. Puan Umi Aida boleh sebut Haza. Okey. Haza ni maksudnya ini. Maksud haza ini. Okey. Ini untuk lelaki. Kalau kita guna haza, ianya adalah penggunaan untuk perkataan-perkataan yang berbentuk muzakkar. Muzakkar ini adalah perkataan untuk lelaki. Contohnya dekat sini, haza baitun. Maksudnya baitun ni penggunaan dia mesti guna haza. Kita tak boleh kata hazihi, tapi kita kena guna kalimah haza. Okey, haza maksudnya ini. Boleh? Haza maksudnya ini. Okey, sekarang ni kita nak tengok kalimah-kalimah yang ada. Okey, yang pertama rumah. Baitun, rumah. Ikut saya. Baitun Rumah. Okey, sekali lagi. Baitun, rumah. Baitun rumah. Baitun rumah. Ahsan. Okey, kita nak cakap ini rumah. Maka kita akan gunakan perkataan haza baitun. Hadza Baitun. Ahsan. Haza baitun. Hadza baitun. Haza masjidun. Hadza masjidun. Ini masjid. Masjidun, masjid. Ini antara kalimah Arab yang dah dimelayukan. Iaitu masjid. Sama juga macam haza baitun. Baitun itu rumah. Biasa tak kita dengar kalimah baiti jannati. Rumahku, syurgaku. Jadi dia bermula daripada kalimah baitun. Okey. Jadi kalau kita nak katakan ini rumah, maka kita akan mengatakan haza baitun. Kalau kita nak kata ini masjid, haza masjidun. Kemudian yang ketiga itu adalah pintu, babun, pintu. Babun pintu, maka kita nak Babun pintu. okey, kita nak kata ini pintu, maka kita akan kata haza babun. Haza babun. Babun. Okey, kita ambil contoh di perkataan yang pertama. Ada siapa-siapa nak baca? Ustaz ada. Ya, siapa? Julie. Okey, Puan Julie. Sebut satu yang pertama, yang kedua dan yang ketiga. Yang ni yang pertama, kedua, ketiga. Okey, sebut. Haza baitun. Okey. Ahsan. Haza baitun. Ahsan. Haza masjidun. Okey, tengok nampak anak panah yang ketiga ni? Naam. Okey. Haza babun. Haza babun. Okey. Ingat baitun rumah, masjidun masjid, babun pintu. Biasa kan tuan-tuan dan puan-puan tengok cerita Piramli, Ahmad Al-Bab. Ahmad Al-Bab. Jadi Al-Bab itu adalah kalimah jamak ataupun kalimah banyak bagi pintu. Tapi kalau satu disebut babun. Okey, haza babun. Okey. Ingat yang pertama baitun, masjidun, babun. Okey, kalimah yang keempat kitabun. Kitabun. Okey, kalau kita nak memperkenalkan ini buku, maka kita akan kata haza kitabun. Hadza kitabun. Haza kitabun. Hadza kitabun. Okey, kalau kita nak sebut pen. Okey, yang kedua, pen bahasa Arab qalamun. 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 Haza qalamun. Qalamun. Ahsan. Kemudian kalau kunci bahasa Arab miftahun. 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 Haza miftahun. Okay. Ada tak siapa-siapa yang nama dia Miftah? Orang yang nama Miftah maksudnya kunci. Miftahul Jannah. Kunci syurga.
Okey, kan senang. Saya nak bagi tuan-tuan supaya mudah ingat. Okey, yang pertama baitun, yang kedua masjidun, yang ketiga babun, yang keempat kitabun, yang kelima qalamun, yang keenam miftahun. Okey, semua kalimah ni dia nak bagi tahu kita kena gunakan kalimah haza iaitu ini. Okey. Kemudian kita pergi kepada kalimah yang seterusnya iaitu meja. Meja dalam bahasa Arab iaitu maktabun. Maktabun. Maktabun meja. Maktabun meja. Maktabun meja. Maktabun meja. Haza maktabun. Jadi maksud dia apa? Ini meja. Ini meja. Haza maktabun. Haza maktabun. Okey, kemudian kalimah yang seterusnya haza sarirun. Sarirun ni maksudnya katil. Sarirun. Sarirun apa? Haza sarirun. Okey. Haza sarirun. Maksudnya ini katil. Ini katil. Okey, perkataan yang terakhir yang dalam gambar yang pertama muka surat yang kelima adalah kursi. Haza kursiyun. Haza kursiyun. Haza kursiyun. Haza kursiyun. Okey, kita tengok kalimah yang pertama. Yang pertama ni baitun, yang kedua masjidun, yang ketiga babun, yang keempat kitabun, yang kelima qalamun, yang keenam miftahun, yang ketujuh maktabun, yang ke-8 sarirun, yang ke-9 kursiyun. Okay. Jadi untuk kalimah-kalimah ni, untuk perkataan-perkataan ni, bila kita nak memperkenalkan, kita nak tunjuk ini, maka kita guna kalimah haza. Boleh? Okay. Okay. Saya nak tanya pada Ain Haziah. Ain Haziah ada tak bersama dengan saya? Ain Haziah ada? Ada. Okey, cuba sebut kalimah yang pertama apa dia? Yang ni kalimah yang pertama. Tengok anak panah ni. Nampak tak anak panah? Saya tunjuk yang pertama ni. Okey. Haza baitun. Haza Baitun. apa maksud dia? Ini Rumah. Ini rumah. Ini rumah. Haza baitun. Okey. Idris, yang kedua apa Idris? Haza masjidun. Haza masjidun. Maksud dia apa? Ini masjid. Ahsanta. Kemudian yang ketiga apa dia Puan Mazlina? Haza Babun. apa maksud dia? Ini pintu. Ini pintu. Okey. Sekejap. Saya tengok. Muhammad Miqdad. Yang nombor 4 ni apa Muhammad Miqdad? Muhammad Miqdad. Ada tak? Ada tak ada? Okey. Apa yang nombor 4 ni? Haza kitabun. Haza kitabun. Apa maksud dia? Ini kitab. Ahsan tak? Okey, Puan Nurbiah ni anak ni. Siapa nama anak ni? Boleh sebut tak yang kelima ni apa? Muhammad Amar. Okey, ahsan. Haza. Haza. Haza qalamun. Okey, Puan Juli. Yang seterusnya apa Puan Juli? Yang seterusnya mana Ustaz? Tak nampak. Ni. Miftahun. Haza miftahun. Ini kunci. Haza miftahun. Haza miftahun. Ini kunci. Okey, Muhammad Hasif. Yang seterusnya. Mana lah? Yang ni.
selepas miftah. Okey. Hadza maktabun. Maksudnya? Ini meja. Ahsan. Hadza maktabun, ini meja. Okey, kemudian siapa lagi ni? Ada siapa yang nak cuba yang seterusnya tak? Saya Ustaz. Ya. Ahsan. Terus apa dia? Hadza sarirun. Maksud dia? Ini katil. Ini katil. Ahsan. Yang terakhir. Okey. Saya rasa yang sebelah dengan puan apa tadi? Haji Wan. Yang terakhir ni apa Haji Wan? Hadza kursiyun. Ahsan. Maksudnya? Ini kerusi. Okey, mubarak alaik, masya-Allah, tabarakallah. Okey, selesai untuk muka surat yang kelima. Saya rasa ini adalah benda-benda asas yang perlu kepada tuan-tuan dan puan-puan hafal. Tak susah pun, saya rasa yang pertama baitun, yang kedua masjidun, yang ketiga babun, yang keempat kitabun, yang kelima qalamun, yang keenam miftahun, yang ketujuh maktabun, yang ke-8 sarirun, yang ke-9 kursiyun. Jadi mohon hafal kalimah-kalimah ni, dan bila mana kita nak menerangkan ini kursi, maka kita gunakan kalimah haza. Boleh? Okey, kita tengok yang kepada muka surat yang berikutnya, muka surat yang ke-6. Okey, iaitu kalau kita nak tanya apa? Contohnya kalau macam saya nak tanya ma haza, maksud mahaza maksudnya adalah apa ini? Apa ini? Okey. Boleh? Mahaza maksudnya apa ini? Tadi kita dah tahu kan? Apa ini? Okey. Tadi kita dah tahu ayat penyata iaitu haza maktabun. Ini meja. Tapi kalau kita nak tanya mahaza, contohnya kejap contohnya tuan-tuan pergi ke mana-mana, tuan-tuan nak tanya, mahaza, apa ni? Jadi perkataan yang tuan-tuan gunakan adalah mahaza, apa ini? Contohnya dekat sini dia kata, mahaza, dia tunjukkan gambar dekat sebelah tu adalah gambar rumah. Jadi bila dia tanya mahaza, jawapan dia haza baitun. Boleh? Okey. Okay, saya cuba tanya pada Haji Wan. Tengok pada tangan saya ni. Mahaza. Kau nak cakap buka Haza qalamu. Haza qalamu. Ahsan tak? Faham tak? Maksudnya mahaza ini penggunaan dia bila mana kita nak tanya apa ni? Mahaza. Mahaza, apa ni? Dia boleh kita nak tanya pada benda lah. Bila kita nak tanya mahaza, apa ini? Contohnya dekat sini dia tunjuk gambar rumah. Maka dia tanya soalan dekat sini. Mahaza, maka jawapan dia adalah haza baitun. Apa ini? Ini rumah. Ataupun boleh juga kita tanya ahaza baitun. Dekat depan ni maksudnya adakah? Jadi saya tanya, adakah ini rumah? Nampak? Adakah ini rumah? Maka jawapan dia, kalau betul gambar ni rumah, maka kita akan jawab na'am. Na'am ni maksudnya ya. Dan kalau bukan rumah, maksudnya la. Okey, macam dekat sini, contoh yang pertama, gambar yang diberikan adalah gambar rumah. Apa dalam bahasa Arab rumah? Baitun. Okey. Soalan dia kat sini, mahaza. Jadi jawapannya haza baitun. Okey. Katalah ada seorang budak, dia datang, dia tak tahu itu rumah, dia tanya, ahaza baitun? Adakah ini rumah? Contohlah kalau pergi mana-mana nampak rumah tu macam bukan rumah lah. Rumah yang mungkin usang. Jadi budak ni dia nak kepastian. Dia kata, ahaza baitun? Adakah ini rumah? Maka kalau benda tu rumah, maka kita jawab na'am. Haza baitun. Jelas? Okey, boleh kita untuk yang pertama. Okey, siapa yang nak mula dulu? Ada yang volunteer? Saya boleh. Johari. Ada. Siapa tu? Saya boleh. Okey,
Tuan Johari tanya kepada Wan Yahya, boleh? Boleh. Okey, Tuan Johari mula dulu. Nak tanya yang mana, yang rumah? Yang rumah, yang pertama dulu. Kita ambil yang pertama dulu. Mahaza. Okey. Haza baitun. Naam, haza baitun. Tuan tanya pula, ahaza baitun? Oh. Ahaza baitun. Ahaza baitun. Naam, haza baitun. Okey, faham tak macam mana cara kita nak guna? Maksudnya, mahaza kalau kita nak bertanya ini apa. Tetapi untuk kepastian, kita guna ahaza. Mahaza maksudnya apa. Tapi kalau kita nak kepastian, ahaza qalamun, contoh macam ni saya pegang ni. Saya tak tahu ni pen ke pensel. Saya tanya, ahaza qalamun, adakah ini pen? Maka jawapannya sama ada na'am, ya ataupun la. Okey, boleh. Okey. Okey, kita tengok pada yang kedua. Okey, gambar yang kedua ini adalah gambar baju kemeja. Baju kemeja dalam bahasa Arab adalah qamisun. Ini kalimah yang ke-10 untuk tuan-tuan ingat. Qamisun. 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 Kemeja. Kemeja. Okey. Dia tanya dekat sini, mahaza, apa ini? Maka jawapan dia haza qamisun. Haza qamisun. Okey, boleh ikut saya. Mahaza. Haza qamisun. Qamisun. Apa maksud qamisun? Qamisun tu baju kemeja. Okey, jelas. Okey, kita tengok yang nombor yang ketiga, gambar yang ketiga. Ni gambar apa? Dalam bahasa Arab. Kursiyun. Okey. Kursiyun maksud dia apa? Kerusi. Okey, saya nak tanya kepada adik Idris. Ada tak adik Idris? Ada. Okey. Ustaz tanya, ahaza sarirun? La. Haza kursiyun. Ahsanta. Jelas. Nampak? Dia faham. Okey. Kalau saya tanya kepada ibu dia, Puan Siti Azlin, ahaza qalamun? La, hadha kursiyun. Ahsan. Saya tanya kepada Puan Emilia, ada bersama dengan saya? Ada. Okey, tengok gambar yang ni. Ini gambar apa? Yang Gambar nombor 3. Gambar kursi. Okey. Ahaza baitun? La, hadha kursiyun. Ahsan. Okey, Puan Nurbiah sekali lagi. Okey, tengok gambar ni. Gambar yang ketiga, okey. Saya tanya. Ahaza qamisun? La, hadha kursiyun. Okey, Puan Nurlela, saya tanya. Ahaza kursiyun? Yang ketiga. Naam. Hadha kursiyun. Ahsantum. Jadi alhamdulillah. Alhamdulillah saya beruntung anak murid saya ni semua cerdik-cerdik dan cepat faham. Alhamdulillah, seronok kita belajar hari ni. Semua dah faham. Okey. Kita tengok kepada perkara yang keempat. Okey. Saya nak tanya Puan Mazlina. Ahaza miftahun? La, hadha qalamun. Ahaza qalamun. Ahsan. Saya tanya kepada apa lagi kat sini? Rozimah. Okey, Puan Rozimah. Ahaza qalamun? Ya, saya Ustaz. Ahaza qalamun? Haza qalamun? Naam, haza qalamun. Tengok dulu gambar apa ni. Saya tanya. Ahaza qalamun? Mantalah. Naam, haza qalamun. Ahsan. Okey, kita pergi kepada gambar yang seterusnya. Ini perkataan baru yang kita jumpa hari ini. Ini adalah bintang. Bintang dalam bahasa Arab najmun. Siapa yang nama dia Najmuddin, maksudnya nama dia bintang agama. Kan biasa kita nama Najmun, Najmi. Kalau Najmi bintangku.
Okey, tapi ini kalimah najmun maksud dia adalah bintang. Saya nak tanya kepada Tuan Johari, ma hadza? Hadza najmun. Hadza najmun. Okey, Tuan Johari, ahadza miftahun? La. Hadza najmun. Okey, maksud alhamdulillah boleh Tuan Johari boleh faham. Okey, kita mula pada yang atas sekali lagi kepada siapa yang ni. Okey, kita pilih, saya pilih je, minta maaf saya pun tak kenal, jadi saya main ambil je nama yang ada. Nurul Zahra, ada Nurul Zahra? Ya, saya. Okey, cuba baca yang pertama ni. Yang mana ya? Okey, saya tanya. Ma hadza? Hadza baitun. Ahadza baitun? Naam, hadza baitun. Ahadza qalamun? La, hadza baitun. Ahsanti, alhamdulillah, faham. Okey, Puan Juli, saya bertanya, ma hadza? Hadza qamisun. Okey, qamisun. Ma hadza? Hadza qamisun. Ahadza qamisun? Naam, hadza qamisun. Ahadza qalamun? La, hadza qamisun. Ahsan. Okey, boleh faham. Cuma sekarang ni penggunaannya tuan-tuan dan puan-puan dah boleh, tapi yang penting sekarang ni nak hafal kalimah tersebut. Boleh? Okey, sebab kamera mungkin tak nampak, saya nak tanya kepada siapa lagi yang volunteer nak bagi soal? Ada tak? Siapa? Saya Ustaz, boleh Ustaz? InsyaAllah. Siapa ya? Okey, ahadza sarirun? La, hadza kursiyun. Ahadza kursiyun? Naam, hadza kursiyun. Ma hadza? Hadza kursiyun. Ahsan. Alhamdulillah. Saya rasa semua dah boleh faham tentang bagaimana kita nak bertanya dalam bentuk penyataan. Kita nak tanya ma hadza, maksudnya kita tanya apa. Tapi kalau untuk kepastian, maksudnya kita gunakan kalimah ahadza. Adakah ini? Ahadza miftahun. Ahadza babun. Okey, yang terakhir sebelum kita pergi kepada ujian ataupun latihan, siapa lagi seorang yang nak sukarela ni? Saya. Siapa? Ya, Idris. Idris ke? Ya, Okey, saya. Ustaz tanya. Ahadza najmun? Naam, hadza najmun. Ahadza baitun? Najmun bintang. La, hadza najmun. Ma hadza? Hadza najmun. Najmun apa Idris? Dalam bahasa Arab najmun apa? Bintang. Najmun bintang. Okey, alhamdulillah. Okey, ini kita dah masuk kepada latihan. Saya rasa semua dah faham. Okey, yang ini gambar-gambar yang ada. Saya harap tuan-tuan dan puan-puan tak tengok kepada muka surat yang sebelumnya. Kita terus kepada yang pertama. Saya nak tanya kepada Puan Nurbiah. Ma hadza? Hadza miftahun. Ahsan. Kemudian Puan Nur Hayati ada? Ada. Ma hadza yang kedua ni. Ma hadza kitabun. Ahsan. Kita nak tanya kepada Naimah. Ma hadza? Hadza qalamun. Hadza qalamun. Ahsan. Yakin. Masya-Allah, tabarakallah. Yang keempat, Rashidah. Ma hadza? Hadza babun. Ahsan. Yang kelima, saya nak tanya Ummu Ishal.
Yang kelima yang mana? Ni yang kelima. Nampak anak panah? Hadza baitun. Hadza baitun. Okey. Zulkarnain. Ma hadza? Hadza kursiyun. Ahsan. Mabarak alaikum. Ya ni. Masya Allah. Semuanya mudah dan semuanya dah faham. Sekarang tinggal nak kena ingat kalimah-kalimah ni. Okey, kalau boleh hafal kalimah-kalimah yang ada dan kita pergi kepada tamrin latihan yang berikutnya. Okey, saya ikut daripada atas ni. Puan Rosita. Hadza baitun. La, hadza masjidun. Ahsan. Okey, Puan Johari. Hadza miftahun. La. Hadza qalam. Hadza qalamun. Okey, ahsan. Puan Mazlina. Hadza qamisun. Naam, hadza qamisun. Okey, Tuan Yahya. Hadza najmun. Naam, hadza najmun. Ahsantum. Masya Allah, tabarakallah. Saya rasa pembelajaran yang pertama ni mudah bagi tuan-tuan dan puan-puan. Jadi kita tengok pula kepada latihan yang ketiga. Yang ni mudah je. Iqra' waktub. Kena baca dan tulis. Kalau tuan-tuan dan puan-puan ada buku tulis, mula-mula baca, kemudian tulis. Okey, saya minta daripada tadi kita berhenti dekat, okey, Fazlul Haq. Fazlul Haq. Okey, boleh baca tak apa ni? Yang pertama. Ya, nak keluar. Pertama yang tu. Hadza. Apa mim tab ma? Maktabun. Maktabun. Hadza maktabun. Okey, apa maksud dia tuan? Ni rumah ke? Bukan, maktabun. Meja. Okey, kena maktabun meja. Okey, kemudian kita pergi ke Puan Juli. Hadza masjidun. Ahsan. Hadza masjid. Maksud dia apa? Maksud dia apa? Ini masjid. Ini masjid. Ini masjid. Okey. Pergi kepada yang berikutnya, Ain Haziah. Ya. Yang bertiga ni apa? Sarirun apa dia? Nombor tiga. Qalamun. Hadza qalamun. Apa maksud dia? Ini pen. Ini pen. Dia ke pen? Pensel. Qalamun. Pen. Ahsan. Baru dia tak yakin tu. Kita cakap pen ke qalamun, dia dah rasa pen ke pensel? Pen. Okey, kemudian Aini. Aini bersama dengan saya ke Aini? Ya Ustaz. Okey, yang keempat. Hadza sarirun. Apa maksud dia? Katil. Katil. Okey, yang seterusnya. Aminin. Ada ke? Aminin. Ada Ustaz. Okey, baca terus. Baca dengan jawapan. Ma hadza. Okey. Jawapan dia? Hadza kursiyun. Ahsan. Terima kasih. Barakallahu fiik. Kemudian Anita. Ada Anita Ilyas. Baca terus yang ke rangkap yang ke baris yang ketiga. Hadza baitun. Okey. La, hadza masjidun. Okey, masya-Allah, barakallahu fiik. Ma hadza? Okey. Hadza miftahun. Okey, apa yang maksud yang pertama ni? Hadza baitun ni apa maksud dia? Adakah ini rumah? Okey, jawapan dia? Tidak, ini masjid. Okey, kemudian? Apa ini? Okey. Ini kunci. Ahsan. Mubarak alaikum. Masya Allah, tabarakallah. Semua boleh dapat dengan senang. Kemudian kita pergi kepada step yang berikutnya. Tadi kalau kita nak tanya apa ini. Tetapi bagaimana kalau kita nak tanya siapa? Okey, contoh saya berjalan dengan seseorang.
Puan Mazlina nak tanya dengan saya, siapa ni? Yang saya bawa ni siapa? Jadi nak tanya begitu kita kena guna perkataan man. Man ini maksudnya siapa? Man siapa? Man siapa? Okey. Kalau ditanya man haza, siapa ini? Dan perkataan man haza ini hanya boleh digunakan kepada orang lelaki. Kalau yang bersama saya adalah isteri saya, maka tak boleh tanya man haza. Sebab haza ini hanya untuk lelaki. Contohnya kalau dengan saya ada seorang budak lelaki, baru tuan-tuan dan puan-puan boleh menggunakan perkataan man haza. Kerana maksud man haza ini, siapakah ini daripada kalangan lelaki. Boleh faham tak? InsyaAllah. InsyaAllah. Kalau tak faham, saya ulang sekali lagi. Man maksudnya siapa. Haza ini kita gunakan pertanyaan kita kepada seorang lelaki sahaja. Sama ada guru lelaki, doktor lelaki, budak lelaki, maksudnya ataupun datuk, cucu lelaki, abang, adik lelaki. Jadi untuk perkataan haza, maka kita boleh bertanya man haza. Contohnya kalau saya berjalan dengan seorang budak lelaki, Puan Mazlina tanya saya, man haza, siapa ini? Baru betul. Tapi kalau saya berjalan dengan seorang budak perempuan, kalimah man haza tak boleh digunakan. Itu salah. Katalah saya berjalan dengan seorang perempuan, tak boleh tanya man haza. Boleh faham tak Puan Juli? Puan Juli faham? Okey, kita cuba, okey? InsyaAllah faham tu. Okey, ni gambar dekat yang pertama ini adalah gambar doktor lelaki. Nampak tak doktor? Lepas tu dia ada janggut. Dengan alat ni, maksudnya ini adalah doktor lelaki. Jadi saya nak tanya, ataupun anak saya dia nak tahu siapa ni. Kan doktor tu datang dalam keadaan berjanggut, kita tanya. Jadi soalan dia man haza. Jadi saya jawab dekat anak saya, haza tabibun. Haza talibun. Maksudnya anak saya tanya siapa ini? Siapa ini? Maka jawapan dia ini adalah doktor. Ini adalah doktor. Ini doktor. Okey, boleh? Man haza. Haza tabibun. Man haza. Haza tabibun. Okey, man haza. Man haza. Haza tabibun. Haza tabibun. Boleh ikut saya? Man haza. Man haza. Haza tabibun. Okey, yang kedua, ini gambar budak. Budak dalam bahasa Arab waladun. Contohnya macam Idris tadi kan, adik-adik Idris kan. Idris ni kalau dalam bahasa Arab dipanggil waladun ataupun budak lelaki. Sebab tu kalau tuan-tuan dan puan-puan pernah pergi ke Mekah ataupun Madinah, biasa tak dengar orang Arab panggil ya walad, ya walad. Dengar tak? Ya walad tu maksudnya budak. Mari sini budak. Dan walad ni dia tak boleh guna pada budak perempuan, dia hanya kepada budak lelaki. Okey. Faham? Jadi kalau saya tanya man haza, haza waladun. Haza waladun. Maksudnya siapa ini? Ini seorang budak lelaki. Man haza, haza waladun. Waladun budak lelaki. Waladun ni budak lelaki. Kalau budak tu tapi waladun ni budak lelaki. Walid bukan, walid ayah. Dia sebab tu kalau beza baris membawa maksud yang berbeza. Walid ayah, walad budak lelaki. Okey. Okey. Perkataan yang keempat, gambar yang keempat ini adalah pelajar. Sebab kalau dekat Arab Saudi, pelajar dia bawa beg, kemudian dia pakai serban tu. Jadi dia tanya, man haza? Haza talibun. Man haza? Haza talibun. Haza talibun. Talibun ini maksudnya pelajar lelaki. Pelajar lelaki.
Man haza? Haza talibun. Haza talibun. Okey. Gambar yang keempat, gambar keempat ini adalah gambar bagi lelaki. Nampak? Pakai jubah, belakang dia ada serban. Ini lelaki. Jadi ada soalan. Kita nak soal. Ahaza waladun, adakah ini budak lelaki? Maka jawapan dia la. Haza rajulun. Tidak. Ini adalah lelaki dewasa. Rajulun adalah lelaki dewasa. Kalau budak lelaki, waladun. Kalau rajulun, lelaki. Lelaki dewasa. Ustaz, ya? Ustaz nak tanya. Boleh. Kalau tiflon tu? Tiflon pun juga budak. Tapi dia lebih umum. Sama ada budak lelaki ataupun budak perempuan. Budak perempuan tiflah. Maksudnya tiflon tu budak lelaki. Kanak-kanak lelaki. Lelaki dewasa. Dia macam ni. Kalau tiflon ni dia lebih sesuai untuk baby. Kalau baby, dia panggil tiflon. Kalau waladun ni yang umur daripada umur 4 tahun, 3 tahun, naik ke 6 tahun. Boleh faham tak? Tiflon ni biasanya kanak-kanak yang masih baby lah. Ataupun yang kita bawa masih dukung, itu dia panggil tiflon. Kalau waladun ni yang dah pandai berjalan. Okey, jelas Ustaz. Okey, boleh juga kalau waladun ni untuk kita tanya anak orang. Contohnya ada baby baru lahir kan. Kita nak tanya ahaza waladun, adakah ni lelaki? Oh, dia kata la. Hazihi tiflatun. Maksudnya itu budak perempuan. Tapi kalau dia budak lelaki, maksud kita boleh tanyalah nak tahu anak tu lelaki ataupun perempuan, boleh juga kita guna kalimah waladun. Boleh? Boleh kita cuba? Okey, tadi saya berhenti. Boleh. Apa tadi? Kejap ya, saya sambung. Assalamualaikum Ustaz. Nak cuba Ustaz? Okey, ahlan. Puan Faridah. Okey. Saya tanya ya. Man haza? Haza tabibun. Maksud dia? Doktor. Lelaki. Ini doktor. Ini doktor. Okey, yang kedua man haza? Haza waladun, budak lelaki. Okey. Man haza? Haza talibun. Ahaza waladun? Pelajar lelaki. Ahaza waladun? La, haza rajulun. Okey. Saya nak tanya sama-sama Idris lah. Nampak Idris dia dah boring. Saya tanya. Idris, man haza? Gambar yang pertama. Man haza? Haza tabibun. Okay, yang kedua, man haza? Haza waladun. Yang ketiga, man haza? Haza talibun. Yang keempat, ahaza rajulun? La. Ahaza rajulun? Na'am. Hadza rajulun. Ahsan. Saya ubah sikit. Tak adalah yang sama saja nak tengok. Okey, adik yang pakai nama Nurbiah ni. Boleh baca tak? Ammar. Okey, minta maaf Ammar. Ustaz selalu lupa. Okey Ammar. Yang pertama, ahaza tabibun? Na'am. Hadza tabibun. Man haza? Hadza waladun. Ahaza rajulun? La. Nombor tiga ni. Ahaza rajulun? La. Hadza talibun. Okey. Yang keempat, ahaza waladun? La. Hadza rajulun. Pandai. Saya kira semua dah jelas. Kemudian ini yang terakhir sebelum kita masuk kepada pelajaran kita yang kedua. Okey, yang ni saya nak tanya Tuan Wan Yahya lah. Ma haza? Haza masjidun. Okey, yang kedua, man haza? Haza tajirun. Tajirun ni maksudnya businessman. Apa dia panggil tajirun ni? Peniaga.
ataupun orang yang melibatkan diri dengan perniagaan dia panggil tajir. Peniaga Businessman. Ahli perniagaan Ustaz. Ahli perniagaan. Okey. Man haza tajirun. Kalimah yang tajirun ni kalau tuan-tuan ada buku boleh letakkan makna dia adalah ahli perniagaan lelaki. Ahli perniagaan lelaki. Okey. Yang ni yang gambar yang berikutnya ini adalah gambar anjing. Anjing dalam bahasa Arab kalbun. Kalbun. Okey. Haza kalbun. Hadza kalbun. Haza kalbun. Hadza kalbun. Okey. Gambar yang ketiga ni gambar kucing. Kucing dalam bahasa Arab kitun. Apa bahasa Arab? Kucing kitun. Okey, saya tanya. Ahaza kalbun? La haza kitun. Haza kitun. Okey, saya tanya Puan Juli. Ahaza kalbun? La haza kitun. Saya tanya Puan Faridah. Ahaza kalbun? Ustaz ulang, saya pergi tanda. Sorry. Okey. Kalbun, bahasa Arab kalbun anjing. Okey, gambar yang berikut ni gambar kucing. Kucing bahasa Arab kitun. Nampak? Oh, okey. Saya tanya Puan ya. Ahaza kitun? Gambar nombor 3 Ustaz ya? Ahaza kitun? La. Haza. Naam. Saja je saya trik. Okey, saya nak tanya Puan Mazlina. Ahaza kalbun? La. Nampak yang minta isinya. La. La haza kitun. Okey, ahsan. Okey, gambar yang nombor 4 ini himarun. Himarun apa maksud himarun? Donkey. Keldai. Okey. Haza himarun. Himarun. Okey, gambar yang seterusnya adalah hisonun, kuda. Kuda. Okey, saya nak tanya pada Puan Nurlela. Ahaza himarun? لا هذا حصان. Ma makna hisanun? Apa makna hisan? Kuda. Hisanun. Kuda. Okey, saya nak tanya Puan Rozita. Ya Ustaz. Ahaza hisanun? لا. نعم هذا حصان. نعم هذا حصان. Okey. Ahsan. Saya cuba nak tukar-tukar supaya nak tengok. Okey. Saya nak cuba kepada Aini. Aini. Ya Ustaz. Okey, nampak tak gambar yang saya tunjuk ni Gambar yang nombor 1, 2, 3, 4. Bawah kucing ni. Okey. Okey. Ahaza kalbun? La, haza himarun. Ahsan. Okey, gambar yang terakhir ni dekat muka surat 10 ni gambar unta. Jamalun. Jamalun unta. Okey, untuk kalimah unta ni, okey, saya tanya pada Tuan Johari. Wama haza? Haza jamalun. Okey. Wama haza ini Haza jamalun. okey, kita guna untuk dua soalan. Contohnya saya tanya ahaza himarun? Jawapan dia la, haza hisanun. Wama haza? Dan ini apa? Maka jawapan dia haza jamalun. Boleh? Okey, saya nak cuba pada jadi dah buat Fazlul Haq. Ustaz. Okey. Kita tengok pada gambar yang akhir dan sebelum akhir Okey, saya tanya. Ahaza jamalun? La haza
La. La, hadza hisanun. Ha. Tak baru nampak je mata tak dapat. Okey. Tak apa. Wa ma hadza? Hadza jamalun. Ahsan. Jamalun apa tuan? Unta. Unta jantan, unta betina Ustaz. Unta jantan. Unta jantan. Sebab tu kita guna haza. Kalau haza ni semua untuk lelaki ataupun haza. Okey. Kalau dia betina, kita tak akan guna kalimah haza. Sebab pengenalan kita pada hari ini adalah kalimah haza. Okey, tengok pada muka surat yang terakhir ni. Okey, yang ni dikun ayam jantan. Dikun ayam jantan. Jadi kalau kita nak tanya apa ini, ma haza? Haza dikun. Dikun. Oh, dikun Okey. Haza dikun. Okey, saya nak tanya Puan Mazlina. Haza kalbun? Sudah tertinggal. Haza dikun. Ahsan. Okey. Saya nak tanya Naimah. Haza dikun? Naimah ada? Naam, haza dikun. Okey, saya nak tanya Liana. Ma haza? Haza dikun. Okey, gambar yang seterusnya adalah gambar guru. Guru dalam bahasa Arab adalah mudarris. Mudarrisun. Ataupun dia boleh juga muallimun. Dia banyak untuk mudarris. Muallimun pun guru, mudarrisun pun guru, mudarrisun pun guru. Mudarrisun guru. Muallimun. Okey, saya nak tanya kepada adik Ammar. Man haza? Haza mudarris. Okey. Kemudian saya nak tanya pada Rashidah. Man haza? Man haza? Gambar ni. Bawa ayam ni. Bawa ayam. Nak tanya ayam ya? Tak, bukan. Bawa ayam ni. Gambar ni. Man haza? Haza mudarrisun. Haza talibun? La, haza mudarrisun. Ahsan. Okey, yang terakhir ni gambar dia adalah gambar sapu tangan. Sapu tangan dalam bahasa Arab mindilun. Okey, dia boleh guna untuk sapu tangan ataupun tisu. Untuk minta tisu pun boleh guna kalimah mindilun. Okey. Saya nak tanya pada siapa lagi dalam ni Muhammad Hasif tadi. Ahaza qamisun? La, hadza mindilun. Ahaza mindilun? Naam, hadza mindilun. Barakallahu fiik. Jadi alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan telah pun mengerti ataupun faham untuk penggunaan haza. Kemudian ma haza untuk apa ini? Ahaza adakah ini? Kemudian man haza siapa ini? Haza ini hanya digunakan untuk lelaki ataupun perkataan-perkataan muzakkar, perkataan-perkataan yang lelaki lah. Okey, kita tengok latihan yang terakhir. Okey, baca je di kat sini, suruh baca dan tulis. Okey, kita mula daripada atas sekali lagi. Okey, Muhammad Al-Amin. Baca nombor 1 ni boleh? Muhammad Al-Amin. Waktu. Ni nombor 1. Ma haza? Okey. Jawapan dia? Haza qalamun. Ahsan. Kemudian Puan Rosita, nombor 2. Man haza? Tak, nombor 2. Nombor 2 sebelah dia. Haza kalbun. Apa maksud kalbun?
Anjing. Okey, ahsan. Tuan Johari nombor 3. Man hadza? Hadza tayyibun. Haza Tayyibun. tabibun. Tabibun. Apa maksud tabibun? Bun doktor lelaki. Doktor. Doktor lelaki. Kan biasa orang sebut tabib. Biasa tak tengok tabib, dia tulis tabib tu kan? Tabib. Itu maksudnya tabib, maksudnya doktor. Okey. Puan Mazlina, yang keempat. Hadza Jamalun. Apa maksud dia? Jamalun. Unta. Okey, Tuan Wan Yahya. Nombor 5. Hadza kalbun. Jawapan dia? La, hadza kitun. Okey, Puan Juli. Nombor 6. Ahadza dikun. Naam. Ayam jantan. Itu kan? Okey, naam. Okey. Kemudian Liana nombor 7. Haza hisanun. La haza himarun. Okey, adik Amar nombor 8. Hadza mindilun. Apa maksud mindil? Mindilun. Mindilun sapu tangan. Sapu tangan. Okey, kemudian adik Idris nombor 9. Ahadza walad. Ahadza waladun. Ahadza waladun. Na'am. Okey. Kemudian yang terakhir Nurul Nazira nombor 10. Nurul Nazira bersama dengan saya ke tak? Tak ada. Roslizawati nombor 10. Man hadza? Hadza rajulun. Apa maksud dia puan? Rajulun lelaki dewasa. Soalan yang pertama man haza ni apa maksud dia? Man hadza siapa ini? Okey. Ini lelaki. Alhamdulillah kita telah pun selesai untuk pembelajaran bab yang pertama iaitu pengenalan kita kepada perkataan haza. Jadi saya rasa tuan-tuan dan puan-puan boleh praktis di rumah untuk perkataan haza ini. Haza baitun, haza masjidun, kalimah-kalimah yang ada kalau boleh kita hafal dan kita ingat. Jadi untuk sesi yang terakhir pada malam ini adalah perkataan yang kita belajar ini yang ada di dalam Al-Quran. Saya tak ambil semua, tapi saya hanya ambil beberapa kalimah sahaja. Antaranya adalah kalimah haza. Okey, dalam Al-Quran terdapat lebih kurang 190 kali perkataan haza ini disebut. 190 kali perkataan haza disebut di dalam Al-Quran dan ini antara 3 contoh yang adalah. Okey, yang pertama daripada surah Al-Imran ayat 51. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh. Haza siratum mustaqim. Tengok perkataan haza siratun. Tak nampak Ustaz? Tak nampak? Tak ada ayat. Tak keluar ke? Tak ada. Blank, screen blank. Tak keluar Ustaz. Tak keluar Screen kosong. Sekejap. Okey, kejap. Sekejap, saya share semula. Okey, keluar tak? Ada tak? Okey, baru keluar. Bahasa Melayu saja. Contoh kalimah yang dipelajari yang terdapat di dalam Al-Quran. Kalimah yang pertama. Okey, kejap Okey, yang kalimah pertama ada haza. Keluar tak? Ada. Okey, terdapat 190 kali kalimah haza disebut di dalam Al-Quran. Maksud haza itu maksudnya ini. Okey. Contoh yang pertama adalah daripada surah Al-Imran.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha rabbi wa rabbukum fa'budu. Hadza siratum mustaqim." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallah, sesungguhnya Allah adalah Tuhanku dan Tuhan kalian, maka hendaklah kalian menyembahnya." Hadza siratun. Nampak kalimah yang saya garis ni? Hadza siratun. Ini Sirat ini adalah jalan. jalan. Okey, mustaqim yang lurus. Ini adalah jalan yang lurus. Okey. Allah Subhanahu taala dia bagi tahu sesungguhnya Allah adalah Tuhanku. Ini mungkin kata Nabi, Tuhanku dan Tuhan kamu, maka sembahlah dia. Hadza siratul mustaqim. Ini adalah jalan yang lurus. Inilah jalan yang lurus. Okey, yang kedua, kalimah hadza bayanun linnasi wa hudan wa mau'izatul lil muttaqin. Hadza bayanun. Nampak Allah SWT guna hadza bayanun. Maksud dekat sini bayanun adalah penerangan. Ini adalah penerangan ataupun ini adalah keterangan kepada manusia, iaitu Al-Quran. Wahudan juga merupakan hidayah, wa mau'izatun dan juga peringatan kepada orang-orang yang bertakwa. Saya nak tunjuk pada tuan-tuan kalimah haza bayanun. Nampak? Haza bayanun. Okey. Yang ketiga iaitu qalu haza sihrun mubin, dan mereka berkata ini adalah sihir yang nyata. Haza sihrun. Haza sihrun. Maksud haza sihrun, ini adalah sihir. Mubin adalah yang nyata. Mereka menuduh, mereka kata ini adalah sihir. Ustaz, ini semua ada Imran, Ustaz. Saya tak dengar. Boleh tanya sekali lagi? Siapa yang bertanya tadi? Saya tak dengar soalan. Okey. Surah Ali Imran tak, yang bawah ni surah As-Saff ayat 6. Ali Imran ayat 51, yang kedua Ali Imran ayat 138 dan yang ketiga daripada surah Saff ayat 6. Okey. Kita pergi kepada perkataan yang kedua iaitu masjidun. Masjidun apa dia? Masjid. Masjid. Dalam Al-Quran hanya 2 kali saja disebut perkataan masjidun. Kedua-duanya dalam surah Al-A'raf. Tetapi yang pertama itu dia tidak membawa maksud masjid. Saya cuma ambil perkataan yang membawa maksud masjid. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya bani Adam, khuzu zinatakum inda kulli masjid." Wahai anak-anak Adam, ambillah perhiasan kamu setiap kali kamu nak pergi ke masjid. Maksudnya bagi orang lelaki bila mana nak pergi masjid, ambillah pakaian ataupun pakaian yang paling indah, pakaian yang paling cantik yang ada, pakaian cantik-cantik kemas-kemas. Okey. Dalam surah Al-A'raf ayat 31 ada disebut kalimah masjid. Masjidin. Ya bani Adam, khuzu zinatakum inda kulli masjidin. Okey. Kalimah yang ketiga adalah kalimah himarun. Apa maksud kalimah himarun, Puan Rozita? Keldai. Keldai. Okey, kalimah keldai ada sekali sahaja disebut di dalam Al-Quran, kalimah himar, iaitu dalam surah Al-Jum'ah ayat yang kelima. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Masalul ladzi nahmilut Taurat summa lam yahmiluha. Masalul ladzina humilut Taurata summa lam yahmiluha kamasalil himar." Ini kalimah himar yang mana Allah SWT mengatakan kepada orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi ni mereka ni menanggung Taurat
tetapi mereka ini menanggung seolah-olah seperti mana seekor keldai yang menanggung di belakangnya bebanan. Tetapi dia tak tahu apa yang ada dekat belakang dia. Jadi Allah gunakan kalimah al-himar. Tadi kita dah belajarkan himarun keldai. Jadi himarun dia ada al-himar dalam surah Al-Jumu'ah. Okey, ini antara kalimah-kalimah yang ada. Ada lagi lah kalimah lain. Qamisun pun ada dalam Al-Quran, dalam surah Yusuf. Tapi saya ambil 3 sahaja. Dan insya-Allah kalau pada pengajian yang lain saya akan keluarkan perkataan-perkataan yang kita belajar yang ada di dalam Al-Quran. Jadi sebelum akhir saya buka soalan kepada tuan-tuan dalam kurang 5 minit kalau ada nak bertanya sebelum kita menutup kelas kita pada malam ini. Ada apa-apa soalan? Bagus saja. Tak ada Ustaz, semua jelas. Alhamdulillah. Ustaz, saya tanya penggunaan bil khair dengan bil khair. Macam mana? Penggunaan perkataan bi khair dengan bil khair. Itu perkataan bi khair dengan bil khair. Ya. Bi khair maksudnya saya baik. Dan khair ni umum lah. Secara umum dia ada kalimah yang al-ma'rifah dan dia ada kalimah an-nakirah. Dalam bahasa Arab ni dia ada ma'rifah. Ma'rifah ini bila mana ada alif lam maksudnya kita tahu. Tapi kalau disebut bi khair maksudnya dia secara umum. Saya ni baik pada secara umumnya. Pada semua keadaan lah bi khairin. Alhamdulillah ni maksudnya pada semua kebaikan yang saya ada. Saya sihat, saya boleh makan. Maksudnya bi khair ni secara umum. Boleh tak Puan Rosita? Faham. Maksudnya bi khair ni secara umum keseluruhan kita ni kita tak adalah saya nak kata saya baik, sihat, saya baik lalu makan. Saya cakap bi khairin je. Secara umum semuanya saya ni baik. Alhamdulillah. Boleh? Boleh. Kalau yang bil khair tu dia spesifik. Kepada sesuatu benda. Contoh kalau pada kesihatan. Saya baik pada kesihatan maksudnya dia khusus lah. Baik Ustaz. Terima kasih. Contohnya kalau saya tanya macam mana kesihatan puan, ana bil khair. Maksudnya saya baik. Al-khair tu kita tahu tertumpu kepada apa yang kita nak sebut. Mungkin tentang kesihatan. Ataupun kalau saya nak tanya macam mana dengan rezeki tuan. Saya maksudnya saya letakkan perhusan yang saya nak tahu. Jadi saya akan bil khair. Maksudnya saya faham bil khair itu khusus pada apa yang saya tanya. Ustaz, tadi kan masjidun tu Ustaz kata ada 3 kan? Kalau yang macam Masjidil Haram tu macam mana Ustaz? Apa beza dia tu? Itu yang kalimah yang dia ada gabungan selepas dia. Macam saya nak sebut yang kalimah masjid secara mufrad. Satu saja lah. Maksudnya kalau kalimah masjid sahaja dalam Al-Quran hanya 2 kali. Tetapi kalau Masjidil Haram, Masjidil Aqsa itu nanti kita akan belajar pada bab yang lain. Saya akan sentuh lah. Yang tu dia dah ada kalimah murakkab ataupun kalimah yang datang selepas masjid itu. Nama khas kira tu Masjidil Haram tu kan? Maksudnya dia tak menggunakan kalimah masjid. Yang saya tunjukkan tadi adalah kalimah masjid sahaja. Boleh? Terima kasih Ustaz kerana pencerahan. Boleh Tuan? Terima kasih kerana pencerahan. Okey, barakallahu. Saya nak tanya. Ya. Macam haza baitun. Adakah ini rumah kan? Okey. Kalau penggunaan hal, bolehkah hal haza baitun? Hal dia lebih tepat kepada ahaza. Hal ni lebih kepada kita nak tanya keadaan seorang. Hal anta thayyibun, adakah awak baik? Tapi kalau dia boleh juga. Kalau puan nak tanya hal haza baitun, adakah ini rumah? Tetapi penggunaan ahaza tu dia lebih mudah dan lebih ringkas lah. Boleh puan? Maksudnya boleh juga kalau puan nak tanya
Hal hadza rajulun, adakah ini lelaki? Boleh. Tetapi penggunaan hadza itu adalah lebih maksudnya lebih mudah, maksudnya kena dengan ayat itulah. Boleh itulah kan. Dia lebih kuranglah makna juga. Boleh. Boleh je. Kedua-duanya boleh. Ustaz, saya nak tanya. Ya. Kelas ni setiap minggu ke? InsyaAllah setiap minggu pada hari Selasa jam 9 suku sampai habislah insyaAllah. Malam ni kita dah terlajak je. Tak apa kan, malam yang pertama seronok belajar kan. Mudah-mudahan memberi semangat kepada saya dan tuan-tuan dan puan-puan untuk meneruskan kelas pada siri-siri yang berikutnya. Okey, terima kasih Ustaz. InsyaAllah. Okey, saya rasa sekadar itu. Ada soalan yang terakhir. Okey. Soalan? Saya nak tanya. Tadi Ustaz cakap haluka atau haluki. Tapi boleh juga sebut haluk kan. Jadi yang mana lebih biasa? Tak, ini kalau macam haluk tu kalau kita dah biasa duduk negara Arab. Contohnya macam dia nak menunjukkan yang kita ni dah lama belajar bahasa Arab. Kita tak akan sebut dah belakang tu. Kalau haluki, haluka ni orang akan tahu oh dia ni baru belajar ni. Maksudnya kita raikan. Tapi kalau macam dah lama, kata dah lama duduk macam Prof Nordin dah lama duduk Madinah kan. Jadi dia akan sebut kaifa halak. Dia dah tak adalah nak sebut haluki, haluka tu. Tapi bagi kita yang pada permulaan ini, maka baiklah untuk kita menjelaskan sebab kita tahu dekat mana perbezaan kita nak guna haluka, dekat mana perbezaan kita nak guna haluki. Jelas? Tapi kalau dah lama, kalau macam-macam tuan-tuan dah biasa dengan orang Arab, kita dah tak dengar dah kalimah belakang tu. Saya fahalak. Kan? Boleh? Tak salah. Nak tanya? Tadi Ustaz banyak sebut benda-benda pujian lah. Umpamanya barakallah Mufiq, apa benda tu? Ustaz bagi pujian macam asantun. Ahsanta. Barakallah Mufiq, apa benda tu? Ahsanta. Barakallahu fika. Okey. Barakallahu fika ni kita kena biasakan dalam hidup kita. Sunnah Nabi SAW, Islam ini adalah agama yang suka mendoakan orang. Jadi bila mana kita tengok seorang itu dia buat satu benda yang membanggakan, maka kita doakan dia, moga Allah memberkati kamu. Jadi saya sebutlah barakallahu fika ataupun barakallahu fiki, moga Allah memberkati kamu. Jadi benda-benda doa ni kita kena biasakan supaya Islam itu sentiasa mendoakan saudara-saudara dia. Jadi selain ahsanta, kamu bagus, bagus kamu ni. Jadi kita biasakan terapkan dalam percakapan kita. Bila mana ada orang buat satu benda yang baik kepada kita ataupun memberikan satu persembahan yang baik, maka kita sebutlah barakallahu fiik, mudah-mudahan Allah memberkati kamu. InsyaAllah. Okey, jadi saya nampak Prof Nordin dah senyum dah tu. Kita dah lebih masa dah ni. InsyaAllah pada minggu depan ini tanda-tanda yang positif Prof Nordin. Pelajar-pelajar ni dia semangat nak belajar. Tak apa ya Prof Nordin? Alhamdulillah. Ya, Prof Nordin tu. Murid-murid tua kan. Murid-murid tua. Jadi untuk malam ni saya rasa sekadar itu dari saya. Jazakumullah khair, barakallahu fikum. Terima kasih kepada semua kerana memberi respon yang baik. Mudah-mudahan Allah memberkati kita semua. Jadi saya serahkan semula kepada Prof Nordin lah untuk seterusnya. Wallahu taala alam. Ma'assalamah wa ila liqa. Jumpa lagi pada minggu hadapan insya-Allah. InsyaAllah, terima kasih Ustaz. Kita nak Dr. Nordin, ada Dr. Nordin. Prof Nordin. Terima kasih Ustaz Asri. Saya nak bagi Alhamdulillah. Seronok sangat malam ni. InsyaAllah kita akan usahakan setiap minggu dan kalau ada kelapangan mungkin kita seminggu tengok insyaAllah. Saya sekarang Ustaz Asri. Malam ni saya ada dua kegembiraan. Pertama, tengok kelas Masya Allah, Alhamdulillah. Semuanya seronoklah berusaha sama-sama belajar kita. Dan kedua, kegembiraan kedua saya adalah asyik baik Ustaz Asri tanya saya sekali je. Berdebar juga ada saya yang tadi takut Ustaz Asri tanya lagi soalan. Itu sebab saya on off camera tadi.
So insyaAllah terima kasih banyak semua. InsyaAllah nanti InsyaAllah jumpa lagi. Sama-sama. Mungkin Ustaz Asyid doa sekejap untuk semua insyaAllah. InsyaAllah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'mah wa yukafi'ul mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. InsyaAllah jumpa lagi. Barakallahu fiik. Terima kasih Ustaz. Barakallahu fiik. Salam. Jazakallahu khairan Ustaz. Barakallahu fiik. Terima kasih Dr. Nordin. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Dr. Nordin. Nak balik Kelantan. Jazakumullah Dr. Nordin. Balik sekejap. Terima kasih An. Assalamualaikum. Salam warahmatullah. Cik Na, Adi Yahya, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum sahabat-sahabat. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih semua. Terima kasih Dr. Nordin dan Ustaz. Semoga Allah Terima kasih memberkati kalian. Amin. Jazakumullah khair. Terima kasih.